أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya tanggungan kamilah memberi hidayah petunjuk tentang yang benar dan yang salah. Dan sesungguhnya kamilah yang menguasai hari akhirat dan alam dunia. Maka serentak dengan memberi hidayah petunjuk, aku juga telah memberi amaran mengingatkan kamu akan api neraka yang marak menjulang, yang tidak akan menderita bakarannya melainkan orang yang sungguh celaka, yang telah mendustakan kebenaran dan berpaling ingkar. Dan sebaliknya akan dijauhkan azab neraka itu daripada orang yang sungguh bertakwa, yang mendermakan hartanya dengan tujuan membersihkan dirinya dan harta bendanya. Dan ia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas. Hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan demi sesungguhnya, ia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Lail. Surah yang ke-92, juzuk yang ke-30, bermula ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21. Sesudah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana keadaan perbuatan manusia. Ada yang baik, maka dipermudahkan jalannya ke syurga. Dan ada yang jahat, maka dipermudahkan jalannya ke neraka. Kemudian Allah Ta'ala memberi amaran kepada semua manusia tentang akibat keingkaran dan kederhakaan kepada Allah Ta'ala. Allah menyatakan, Inna alaina lal huda. Sesungguhnya ke atas kamilah. Yani kamilah yang berhak dan kamilah yang akan menjelaskan jalan petunjuk. Mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Kamilah yang menjelaskan hidayah, al-huda, dan juga kesesatan. Kami juga yang menjelaskan yang halal, juga yang haram. Kami juga yang menjelaskan yang benar dan batil, yang baik dan yang buruk. Kami juga menjelaskan jalan-jalan yang dilalui oleh para anbiya. Dan kami juga yang menjelaskan tentang kitab-kitab yang diturunkan, yang padanya terkandung hukum, hakam, dan padanya penjelasan tentang akidah-akidah yang benar dan yang batil, tentang ibadat-ibadat yang disyariatkan, tentang akhlak, tentang peraturan muamalah dengan manusia. Maka ini yang dimaksudkan, inna alaina lal huda. Maka atas kamilah, menjadi tanggungjawab kamilah, hak kamilah yang menjelaskan siapa betul, siapa salah. Kerana semua manusia akan kata dia betul dan menyebut yang lawannya salah. Maka kalau dibiarkan semua manusia dengan apa yang mereka katakan, maka manusia akan meraba-raba cari mana satu betul, mana satu salah. Lalu mereka menggunakan nilainya ialah kekuatan atau jumlah yang ramai dalam menentukan betul atau salah. Maka Allah Ta'ala menjelaskan nilai benar, nilai batil, nilai betul atau salah ialah nilai syarak. Kami yang jelaskan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang lain. Allahu yafsilu bainakum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah lah yang akan memutuskan antara perselisihan kamu pada hari kiamat kelak. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Kerana itu bila Allah Ta'ala menyatakan inna alaina lal huda, kami yang menunjukkan siapa yang benar-benar berada dalam petunjuk kami. Maka peraturan itu Allah turunkan melalui Al-Quran.
Dan manusia Allah berikan satu akal yang seimbang. Satu akal manusia tidak boleh membohongi diri dia. Kalau dia cuba membohongi dirinya, dia akan rasa bersalah. Kita tuan-tuan sekalian, yang Allah beri akal. Kalau depan kita air, cuba kita kata lain pada air. Kata depan ni air, bukan air, ini tanah. Kita cuba bohongi akal kita, kita akan rasa bersalah. Bila seorang menyembah patung berhala, lalu dikatakan Tuhan, dia membohongi akalnya. Walau patung ni baru buat. Padahal patung ini diciptakan. Maka dia membohongi akal. Sama juga bila mereka cuba menjustifikasikan yang haram. Membenarkan zina. Membenarkan judi. Mereka telah melawan akal yang menjadi fitrah Allah ciptakan pada manusia. Sebab itu agama Islam, agama fitrah. Agama Islam, agama yang insijam, yang tundukkan akal dalam pemikirannya. Yang lain daripada itu, dia akan kontra. Dia ada tanakudat. Karena itu Allah menyatakan, inna alaina lal huda. Kami yang akan menerangkan petunjuk. Kerana kami menciptakan manusia, kami jadikan akal padanya. Lalu kami utuskan Rasul, kami turunkan kitab. Dan kami jelaskan sejelas-jelasnya. Secara mantiknya, secara metafiziknya, ataupun secara akalnya, secara fitrahnya, secara pandangan yang mereka lihat pada ciptaan dan kejadian kami. Dan juga bukti-bukti yang lain. Kemudian kata Allah, wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang memiliki akhirat dan juga kamilah yang memiliki dunia. Natasarrafu bihi kaifa nasha. Kami akan letak peraturan dalam kedua-dua negara itu. Wa imma negara akhirat atau negara dunia. Kami yang buat peraturan itu. Kami akan menundukkan semuanya kepada fitrah yang telah kami turunkan. Adapun akhirat maklum, kami akan menentukan siapa ahli syurga. Siapa ahli neraka. Maka ini hak Allah. Bila kita sebut orang kafir masuk neraka, bukan kita kata, Allah yang kata. Hak Allah. Yang menciptakan syurga neraka itu Allah. Kalau hari ni orang kafir juga nak claim dia masuk syurga. Dan hari ni orang-orang kafir katakan, even orang sesat, dia juga claim dia akan masuk syurga, ahli syurga. Maka kita katakan dalam bab syurga dan neraka bukan urusan kita, urusan Allah. Maka Allah berbicara dan mewahyukan melalui Al-Quran. Ini kitabullah. Maka Allah yang menjelaskan sesungguhnya orang kafir sama ada kalangan ahli kitab dan kalangan yang menyekutukan Allah tempatnya dalam neraka. Walaupun mereka nak kata mereka ahli syurga. Sebagaimana Kristian nak kata mereka ahli syurga. Sebagaimana Yahudi nak kata dia ahli syurga. Dan Allah sebut dalam Al-Quran. Bila mereka menyatakan tidak akan masuk syurga melainkan Yahudi dan Nasara. Kalau Allah kata kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, bawa dalil yang kata kamu masuk syurga. Daripada mana kamu sebut kamu masuk syurga? Daripada dalil mana? Maka yang kata syurga dan neraka ni Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Sebab itu kata Allah Ta'ala wa inna lana lal akhirah. Kami memiliki akhirat. Kami memiliki akhirat. Dan kami juga yang memiliki dunia. Bila Allah Ta'ala menyatakan kami memiliki dunia, semua perkara yang berada di dunia ini dalam peraturan dan takdir Allah. Macam mana pun manusia merancang, macam mana pun manusia berpakat. Macam mana pun manusia berkonspirasi untuk sesuatu perkara. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau mereka berkonspirasi, berpakat untuk mendatangkan mudarat padamu akan sesuatu, mereka tak boleh beri mudarat melainkan dengan izin Allah. Kerana Allah yang memiliki dunia dan peraturan. Lepas tu kita lihat hari ni ada yang merancang dengan kekuatannya sebagaimana kita ceritakan Fir'aun. Dengan kekuatannya, dengan gagahnya, dengan bala tentera. Dia ingin membunuh Nabi Musa dan orang yang beriman. Akhirnya mati ialah Fir'aun. Yang mati ialah semua bala tenteranya tanpa bersisa. Yang terselamat cuma jasad Fir'aun. Menjadi pengajaran kepada manusia sejagat. Untuk menunjukkan, wahai manusia, kamu tak ada kuasa. Ketika kuasa besar nak buat itu dan ini, lihat perancangan mereka gagal. Mereka nak tawang Afghanistan. Akhirnya mereka yang keluar mencicik lagi. Kan ini bukan cerita kuasa manusia. Allah yang tentukan.
Mula-mula nampak macam mereka, oh hebat. Datang jajah Afghanistan, macam dibuat oleh Britain. Diikuti oleh Rusia, diikuti oleh Amerika. Akhirnya semua mencicik lari. Dan sedang menunjukkan mereka tak menang pun. Walaupun dengan segala alat kemenangan. Tapi demikian takdir Allah. Sampai masanya mereka pun keluar. Dan sampai masa orang yang mendakwa gagah akhirnya mati. Maka kerana itu Allah kata, wal ula, kami miliki dunia. Sombong macam mana last kali mati. Habis cerita dia. Gagah macam mana last kali mati. Kaya macam mana last kali binasa dan mati. Maka kamilah pemilik dunia. Kemudian kata Allah Ta'ala, fa'anzartukum naran talazza. Dan aku memberi amaran. Sebab aku yang milik, maka aku nak beri amaran. Apa amaran Allah Ta'ala? Naran talazza. Neraka yang sentiasa menyala-nyala. La yaslaha. Tidak akan memasukinya. Illal ashqa. Melainkan orang yang paling celaka. Bila kita sebut orang yang paling celaka, maka Allah Ta'ala bukan sebut celaka kemudian full stop. Maka Allah sebut watak orang celaka supaya celaka ni bukan kerana nama, kerana sifat. Kan nilai Allah Ta'ala pada kita bukanlah pada nama kita, bangsa kita, pada akhlak dan kelakuan kita. Bukan cerita siapa kita. Hatta kalau kita keturunan Nabi SAW, nilainya bukan keturunan. Nilainya perangai. Nilainya perbuatan. Maka Allah bila menyebut celaka, bukan celaka kerana keturunan, bangsa dan sebagainya, melainkan kerana perangai. Apa perangainya? Allazi kazzaba wa tawalla. Yang mendustakan perintah Allah. Yang berpaling daripada seluruh perintah Allah Ta'ala. Bukan sekadar mendustakan, buat tak penting. Tuan-tuan kita tahu, benda paling penting sekali perintah Allah. Kalau tuan-tuan punya urusan, lalu datang raja, datang yang di-Pertuan Agong, beri kita satu kerja. Kita tahu urusan tu paling penting sekali. Setiap kali datang orang yang lebih berkuasa atas kita, dia beri satu perintah, maka itulah paling penting. Datang bos kita beri arahan, kita tahu itu paling penting. Datang orang yang saya kata ada kuasa tertentu, beri arahan, itulah paling penting. Maka Allah yang beri arahan pada hamba-Nya. Tiba-tiba hamba-Nya bersifat tawalla, tak ambil pot, tak ambil penting. Dia penting cari dunia, kumpul duit, bilang-bilang, tengok akaun, lalu menyangka akan kekal. Dan wasiat jangan biarkan anak-anak kita susah. Supaya kita banyak duit, kita akan senang. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, yahsabu anna malahu akhladah. Dia ingat harta yang membahagiakan dia. Dia ingat harta yang mengekalkan dia. Maka sibuk dia dan keturunan dia cari harta. Lalu dia mengambil sambil lewa segala perintah Allah. Maka Allah menyatakan, masuk neraka ni orang paling celaka. Siapa? Yang tak percaya apa yang dibawa oleh Rasul kami. Wa tawalla, dan tidak melihat pentingnya segala urusan kami. Tentang agama ni semua penting. Kita belajar agama ni bukan tunggu masa lapang. Ini penting. Untuk kita tahu halal haram, dosa pahala. Sebab kita sedang mengajar wahyu Allah. Sebagaimana diajar oleh Rasulullah pada sahabat. Dan sahabat pada tabi'in. Tabi'in pada tabi'in. Demikian kita mewarisi ilmu ini. Sebagai satu kebenaran dan petunjuk daripada Allah. Bukan kita belajar isi masa lapang. Bukan. Ini kewajiban kita. Untuk tahu tentang hal agama kita. Wajib kita belajar. Dia bukan sunat belajar, wajib. Dan ini kemuliaan kita. Dan inilah benda yang akan berikan kebaikan pada kita dunia dan akhirat. Maka yang berpaling, yang menganggap tak penting, maka dia akan kecewa, dia akan rugi. Kemudian kata Allah Ta'ala, wasayujannabuhal atqa, yang akan menjauhi neraka yang membakar ini ialah orang yang paling bertakwa. Allah sebut perkataan atqa. Atqa ni bukan sekadar perkataan taqi. Taqi maknanya yang bertakwa. Tapi Allah Ta'ala kata atqa, yang paling bertakwa. Turun ayat ini, sebagaimana diriwayatkan daripada Urwah. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerdekakan 7 orang hamba. Dek perbuatan Abu Bakar As-Siddiq yang membebaskan hamba yang diazab kerana memeluk Islam. Mereka ini diseksa dan dianiaya kerana memeluk Islam. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membebaskan mereka. Setengah ulama sirah menyatakan Abu Bakar membebaskan 7 orang. Di kerang hamba yang diseksa berat.
Di antaranya ialah Amir bin Fuhairah yang diseksa sampai dia gila seketika. Hilang akal seketika. Di antaranya ialah Ummu Abis. Ini senarai yang dimerdekakan. Dan yang ketiga ialah Zinnirah. Zinnirah diseksa sampai buta matanya. Lalu orang-orang kafir mengambil kesempatan daripada musibah. Supaya kita tahu. Dia ada pada pembenci, dia akan mengambil kesempatan daripada musibah. Maka dia akan kaitkan musibah tu seolah-olah dia betul. Inilah kesan lawan dengan Lata dan Uzza. Sebab lawan berhala sangat, dah buta. Lalu kata Zinnirah, mereka berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Bohong. Bila awak membebaskannya, maka Allah mengembalikan penglihatannya. Boleh tengok balik. Mendustakan kata-kata musyrikin Mekah yang kata dia buta sebab lawan Lata dan Uzza. Tiba elok-elok sihat tapak, tengok balik. Kemudian yang keempat yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ialah Bilal bin Rabah. Di mana Bilal bin Rabah Abu Bakar membayar sejumlah wang yang besar. Bila yang menyeksanya, yang bernama ataupun dia punya tuannya bernama Abdullah bin Juda'an. Seksa Abu Bakar. Diikuti dengan Umayyah bin Khalaf. Seksa teruk. Dan penduduk Mekah. Lalu Rasulullah SAW melihat. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar supaya merdekakan Bilal. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu membawa rutal, ataupun kita katakan rutal ni maksudnya secupak emas. Bukan buat sikit-sikit, secupak. Sebab orang yang diseksa ni tak mungkin dia akan jual murah. Sebab dia nak hina. Maka kata Abu Bakar, tidakkah kamu mau menjualnya? Boleh. Kami jual dengan sejumlah secupak emas. Tuan-tuan secupak tu. Secupak ni lebih kurang 600 gram. 600 gram kalau timbangan. Letak emas dalam tu 600 gram. Berapa agak 600 gram? 100 gram pun dekat 30,000. Yang letak harga ni supaya dia tak beli. Dia bukan nak jual. Kalau kita letak harga tak nak bagi jual. Kita letak harga yang sembarangan lah. Saya saja je letak harga. Buat sakit hati orang. Tengok kereta ni macam nak jual, ambil RM1 juta. Apa nak RM1 juta kita buruknya tu. Tapi kita nak biar sakit hati orang. Maka dia pun, mereka ni nak buat sakit hati Abu Bakar. Kami jual dengan sejumlah sekian-sekian. Lalu kata Abu Bakar, saya beli. Tanpa kira pun nilai duit. Kerana mengira nilai iman. Maka turun ayat ni memuji Abu Bakar. Atqa. Kenapa atqa? Dia sentiasa mencari terbaik dalam agamanya. Ini atqa. Kalau kita sebut atqa ni dia atas wazan af'al. Terbaik. Afdal. Kita nak jadi baik. Tapi kita nak jadi terbaik. Terbaik dalam hidup. Siapa pun kalau sifat ni tak ada dalam hidupnya, dia bukan kata gelincir. Sifat kita setiap hari kita nak jadi terbaik. Saya dalam bab semua benda dan hal agama saya nak jadi terbaik. Saya tak nak jadi ke belakang. Makin tua makin ke belakang. Makin tua makin ke belakang. Kita tak nak jadi macam tu. Saya nak menjadi atqa. Bab dermanya, bab ibadatnya, akhlaknya dan semua serbi hal kehidupan. Saya nak jadi atqa dalam bab muamalah dengan orang. Saya tak nak lagi lebih lama lagi kuat musuh dengan orang. Lagi tua lagi cepat bergaduh kita. Kan pelik kita ni. Zaman-zaman kecil tak apalah nak bergaduh. Makin kita tua, makin kita kuat. Makin kita berlebih kurang. Makin kita menjadi layyinul janik, mudah muamalah dengan orang. Dengan kecil hati dan cepat koyak. Jangan sekian-sekian. Ya kita menerima kekurangan orang dengan lebih. Dulu kita payah nak terima kekurangan orang. Macamlah kita lebih sangat. Lalu makin kita berada pada usia tertentu. Lalu kita belajar untuk terima kekurangan orang sebab kita pun kekurangan banyak. Di situ muamalah kita jauh lebih baik. Bukan kita sentiasa mendoakan keampunan Allah buat mereka dan kita. Tanda kita baik, dalam doa kita ada orang lain. Tuan-tuan perhatikan dalam doa tuan-tuan ada tak orang lain? Yang duduk sebelah kita tu. Yang duduk depan kita, belakang kita. Ada tak orang ni? Dan berapa orang mula berkumpul dalam doa kita? Kalau makin ramai berkumpul dalam doa kita, artinya kita menuju ke arah atqa. Kerana sahabat Rasulullah SAW dihimpunkan dalam doanya 70 orang. Dan sekali doanya himpun 70 orang. Sebut nama. Fulan bin Fulan. Kita kadang-kadang nak 10 orang nak doa untuk orang pun payah. Semua kita je tak habis-habis doa untuk kita. Maka di sini kita sebut atqa.
Yang kelima yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq ialah Nahdiyah. Seorang perempuan namanya Nahdiyah. Ini kita jangan dengar. Dan anak perempuannya. Nahdiyah dan anak perempuannya. Dua-dua ni beriman dan diseksa. Abu Bakar tahu cepat-cepat dia pergi beli. Bukan untuk khidmat rumah dia. Bebaskan ni kerana Allah. Yang kebiasaan orang kalau bebaskan hamba, dia beli hamba untuk diri dia. Abu Bakar tidak. Dia beli, dia merdekakan. Bukan dibeli, berpindah hamba pada dia. Dan yang ketujuh kata ulama bernama Labinah. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Labinah. Kesemua ini dibeli Abu Bakar dan dimerdekakan. Kerana Allah. Sebab itu diceritakan ketika mana Rasulullah wafat. Lalu Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, kerana sedih berada di Madinah, maka dia bertekad meninggalkan Madinah untuk dia tafarrur atau sepenuh masa pergi berperang dan berjihad. Dan dia menjadi murabit. Murabit maksudnya dia terus berada dalam kamp perang, menunggu anytime on call untuk perang di bumi Syam. Kerana Syam menjadi sempadan antara negara Islam dengan ancaman Rom. Ramai para sahabat ke Syam. Kerana waktu itu kuasa paling besar ialah Rom. Parsia dia tak sekuat Rom. Rom makin kuat. Maka para sahabat semuanya berribat di sempadan Rom untuk mengelak ancaman Rom. Maka Bilal bin Rabah nekat bila Rasulullah wafat, ditinggalkan Madinah dengan jutaan kenangannya bersama Rasulullah. Dia tak mampu tahammul teringat kenangan-kenangan dia bersama Nabi SAW. Maka dia pun pergi ke Syam. Lalu Abu Bakar bila tahu, Abu Bakar kata jangan pergi. Dan kekal menjadi muazzin dan Bilal kepada umat Islam. Lalu kata Bilal, saya nak pergi juga. Abu Bakar mendesak, jangan. Bilal pun sebut satu perkataan, wahai Abu Bakar, kalau dahulu kamu merdekakan aku supaya aku berkhidmat padamu, maka aku akan berkhidmat padamu. Tapi kalau dahulu kamu merdekakan aku kerana Allah, biarkan aku nak pergi mana pun. Biar aku nak pergi mana. Lalu kata Abu Bakar, bahkan kerana Allah, pergilah nak pergi mana pun. Bahkan kerana Allah, aku tak ada sebab. Tak ada pun nak suruh khidmat atau dengar cakap aku. Kita kan jenis perangai kita, tuan-tuan. Bila kita buat baik, nak suruh dengar cakap kita lah. Tapi kalau kita buat kerana Allah, bukan nak suruh. Apa pun kebaikan kita buat, kita bukan nak suruh orang tu dengar cakap kita. Dia nak dengar, dengarlah. Tapi kita tak paksa. Kerana kebaikan kita benar-benar kerana Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Bilal bin Rabah, bukan kerana Allah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yang memberikan hartanya yatazakka untuk menyucikan dirinya, membersihkan dirinya daripada segala kotoran. Yang ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebut dalam ayat yang berikutnya, bila Allah Taala menyatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dia tidak mengharapkan apapun nikmat, apapun balasan nikmat atas kebaikan dikeluarkan hartanya pada jalan Allah, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mencari keredaan Allah yang tinggi. Di sini menunjukkan tentang kelebihan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah Ta'ala. Dan kelebihan orang yang membelanjakan hartanya tanpa mengharapkan terima kasih manusia. Atau penghargaan. Atau apa pun kurniaan daripada kebaikannya. Disebut dalam hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, da'athu khazanatul jannah. Ya Abdullah hadha khair. Faqala Abu Bakrin, ya Rasulullah, ma ala man yud'a minha darura, fahal yud'a minha kulluha ahadun? Qala na'am, wa arju an takuna minhu. Maksudnya, siapa yang membelanjakan pada jalan Allah harta yang zaujain. Kata zaujain maksudnya sepasang harta. Setengah ulama maksud sepasang, dia beri dia 2 dirham, 2 dinar. Dia beri kalau kuda dengan lengkap segala pelananya. Itu perkataan zaujain. Kalau dia beri baju, dia beri sekali seluar. Dia beri secara lengkap. Kalau dia beri makanan, dia beri sekali minuman. Panggil zaujain. Kita kan boleh sedekah makanan, besar pahala. Tapi kalau sedekah makanan takut lekat pula masuk hospital dia. Beri makanan sekali dengan air. Kita biasa boleh je bagi baju. Bagus dah bagi baju. Tapi kalau beli sekali yang kain pelekaan kain lagi bagus. Ini panggil zaujain, pasangan dia.
Kita boleh je bagi RM1, tapi kalau bagi RM2 lagi bagus. Setiap kali kita terfikir nak bagi satu, tiba-tiba ilham kita nak bagi dua. Ini maksud zaujain. Melainkan kata Nabi SAW, penjaga syurga akan memanggilnya, wahai hamba Allah, ini ialah kebaikan yang kamu buat. Yakni didoakan oleh penjaga syurga. Kata bila penjaga syurga ini doa, maka ini tanda ahli syurga. Tanda ahli syurga. Sebab itu disebut dalam hadis, Nabi SAW menyatakan tentang orang-orang yang melakukan kebaikan ini. Setiap pagi, malaikat akan mendoakan kepada orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah dengan berkata, ya Allah ya Tuhanku, jadikan orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah itu khalafan. Jadikan orang yang belanja harta pada jalan Allah khalafan, pengganti. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa yang membelanjakan harta pada jalanmu hari ini, beri dia gantian. Dan siapa pun yang tidak mau membelanjakan hartanya pada jalanmu hari ini, berikan kemusnahan harta dia. Maka ini doa malaikat. Setiap hari malaikat doa, wa imma harta kita berkat, wa imma harta kita lunyai, hancur. Jadi kita nak pilih macam mana? Nak harta berkat, maka mulakan dengan infak. Nak harta kita hancur, tak payah infak hari ni. Kita tahu harta kita ni tuan-tuan, ikut mana pun dia habis. Dengan cara kita suka, dengan cara kita tak suka. Dengan cara yang Allah suka, dengan cara yang Allah tak suka. Kita tak ada pilihan, melainkan kita pilih apa yang terbaik. Kalau tak belanja pada jalan Allah, dia hilang juga, dia habis juga. Kecenderungan kita untuk menghabiskan duit itu ada. Sama ada cara beli belah atau sebagainya. Bahkan kecenderungan kita suka kepada membelanjakannya itu, harta-harta kita akan berlaku bila-bila masa. Kalau tuan-tuan tak suka belanja hari ni, esok belanja lah. Bisa belanja. Maka lebih baik kita memilih cara perbelanjaan yang paling baik. Supaya harta kita diberkati dan diganti oleh Allah Ta'ala dengan cara yang lebih baik. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut, kita nak undur sikit. Bila Allah Ta'ala menyebut kelompok-kelompok ashqa, celaka. Kita sebut orang celaka. Disebut dalam hadis Nabi SAW tentang golongan celaka ini. Kata Nabi SAW, la yadkhulun nar illa man syaqiya. Kila wa man syaqi. Qala alladhi la ya'malu lillahi ta'ala ta'ah wa la yatruku lillahi ta'ala ma'siyah. Baik, bila kita sebut yang akan masuk neraka ni siapa? Bukan sekadar orang kafir. Sebahagian yang disebut sebagai syaqi itu ialah orang yang Islam tapi buat maksiat. Mereka juga tergolong di kalangan disebut sebagai syaqi, celaka. Cuma bedanya, orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasulnya, mereka kekal dalam neraka. Kekal. Tetapi orang-orang yang Islam, tapi tidak bertaubat atas dosa yang dibuat, atas perbuatan yang dibuat, dia juga akan masuk neraka. Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila Rasulullah menyatakan tentang golongan yang celaka ini, tak akan masuk neraka melainkan yang celaka. Lalu sahabat tanya, siapa yang celaka? Jawab Nabi SAW, orang yang tidak melakukan ketaatan dan yang tidak meninggalkan maksiat. Bak taat dia tak buat. Dan maksiat pun dia tak tinggal. Maknanya, semayang tak semayang. Maksiat yang dilarang dia jangan buat, dia pun tak tinggal maksiat, dia buat. Maka inilah golongan syaqi. Hadis ini dalil kepada sebahagian orang beriman juga termasuk makna ashqa, celaka. Sebab itu siapa pun yang melakukan amal yang tidak baik, sama ada zina, sama ada mencuri, sama ada sekian-sekian amalan, Rasulullah menafikan dia di iman. Dan satu hadis Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang yang perzina ketika dia berzina dalam keadaan dia ada iman. Bahasa mudah, tak beriman orang berzina. Itu bahasa mudah. Wala yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan dia ada iman. Maknanya orang beriman tak mencuri. Disebut dalam hadis yang lain, seorang bila berzina, imannya diangkat. Kalau Allah inginkan, Allah kembalikan. Kalau Allah inginkan, Allah tak kembalikan.
Untuk menunjukkan sebahagian dosa tadi boleh mengeluarkan seorang daripada iman. Boleh menjejaskan iman. Dan sepakat para ulama, di kalangan orang Islam itu ada yang melakukan dosa, sama ada Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan azab neraka, atau Allah mengampunkan dosanya. Insya'a azabahu, wa insya'a afa anhu. Kata Nabi SAW, kalau Allah kehendaki, jenis orang beriman yang buat dosa, azabahu, Allah azab dia dalam neraka. Wa insya'a, kalau Allah kehendaki, afallahu anhu, Allah maafkan dia. Ini golongan yang celaka. Yang kita kena ingat neraka tadi, serendah mana pun neraka, satu azab yang dahsyat. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, menyebut, Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah, rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratan, yagli minhuma dimaguhu. Azab yang paling ringan dalam neraka, lelaki yang dipakaikan, yang diletakkan pada tapak kakinya 2 bara api neraka, lalu menggelegaklah otaknya. Neraka paling ringan sekali. Yang kena azab ni, ringan sekali. 2 bara api, bukan api, bara, jamrah. Bara api. Yang ada dan tak ada macam tu, bara api. Letak bawah tapak kaki dia, lalu menggelegak otak dia. Bayangkan. Begitu ringan. Sehingga yang kena ringan ni, dia rasa dia lah paling berat sekali. Walau yang berat tu lagi teruk. Yang kena paling ringan sekali, menyatakan dia paling ringan. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan lafaz, Inna ahwana ahli nari azaban, man law na'lan wa syirakan min narin, yagli minhuma dimaguh, kama yagli mirjal. Ma yuridu anna ahadan ashaddu minhu azaban, wa innahu la ahwanuhum azaba. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, azab yang paling ringan bagi orang yang masuk neraka, dipakaikan kepadanya 2 kasut daripada neraka. Di dalam neraka pun ada kasut. Kasut jenama, neraka jahanam jenama dia. Bukan Nike, bukan Puma, neraka jenama dia. Yang tali kasutnya juga daripada neraka. Na'lan wa syirakan, 2 sepatu dan 2 tali kasut yang akan ikat. Maknanya ikat kemah sungguh lah. Kemudian kata Nabi SAW, yagli minhuma dimaruhu, maka menggelegaklah otaknya, kama yagli mirjat, terus bagaimana menggelegaknya kuali. Gelegak kuali, tak minyak panas, menggelegak. Masuk keropok, masuk ikan, menggelegak. Kemudian kata Rasulullah, ma yuridu an ahadan ashadda minhu azaban, dia menyangka bahawa dia lah azab paling berat yang dia kena. Wa innahu la ahwanuhum azab, sedangkan itulah azab paling ringan. Yang kena macam tu, dia rasa paling berat sekali dia lah. Rupanya itulah paling ringan. Ini bagi golongan yang celaka yang masuk neraka. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, la yadkhulun nar illa syaqi. Qila wa man syaqi? Qala alladhi la ya'malu bi ta'atin wa la yatruku maksiatan. Tidak akan masuk neraka melainkan orang celaka. Siapa orang celaka itu, wahai Rasulullah? Nabi tak kata orang kafir. Orang kafir itu yang celaka sekali. Tapi Nabi menyebut di kalangan orang Islam, iaitu orang yang tidak melakukan ketaatan yang diperintahkan dan tidak meninggalkan maksiat yang dilarang. Dia tak buat perintah yang Allah Ta'ala suruh dan tidak meninggalkan larangan, maka inilah orang-orang yang celaka. Sebab itu disebut dalam hadis yang lain pula. Kata Rasulullah, kullu ummati tadkhulul jannata yaumal qiyamah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk syurga melainkan yang tak nak masuk. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, siapa tak nak masuk tu? Nabi sebut umat dia. Maksudnya orang yang ngaku Islam lah, umat. Mereka yang tak nak masuk. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mentaati aku masuk syurga, siapa yang lawan aku, dia masuk neraka. Kita ada kelompok manusia, dia ni nak patuh pada Allah tapi tak nak patuh pada Rasulullah. Dengan Allah dia nak patuh. Dia kata kita pegang Quran je, hadis tak nak pegang. Tak ada pun kita jumpa dalam Quran kata begitu begini. Padahal benda tu bersepah dengan hadis Nabi. Mereka cuba untuk mencari keringanan dalam beragama. Dengan bahasa mudah, tasahul. Memudah-mudahkan agama. Meremehkan agama. Lalu mereka nak pegang Quran je. Kononnya kamilah paling pegang Quran. Dan Rasulullah beritahu, siapa yang derhaka pada aku. Rasulullah menyebut dalam hadis yang diriwayatkan tentang satu kelompok kalangan mendakwa umatku.
dalam keadaan mereka duduk istirahat perut yang kenyang bagi melambangkan golongan mewah. Golongan-golongan ini VVIP ni, VIP dunia. Dalam keadaan kekenyangan bersandar di atas kursi-kursi mewah lalu berkata kami cuma berpegang dengan Quran. Kami tak nak hadis Nabi. Kata Rasulullah dah sebut tentang golongan yang tak nak pegang hadis Nabi SAW. Di akhir zaman. Kalau kita lihat kelompok ni benar. Kelompok yang mewah, nampak VIP. Tapi hadis Nabi tak nak pakai. Mereka tidaklah menolak hadis menaikkan kerana mereka tidak mau belajar. Kata kelompok ni nak aling cepat. Kata proses nak aling ni bukan senang. Semua kita kalau nak jadi pakar apa pun bukan senang. Tapi oleh kerana mereka nak tunjuk kepakaran dan tidak mau tunduk dalam proses yang sunnatullah belajar lah. Jadi nak cepat pandai, cukup Quran lah pandai. Pakai terjemahan je. Tentu semua saya kata disiplin ilmu. Dia ada kepayahan. Orang nak jadi pilot pun bertahun-tahun baru jadi pilot. Yang nak jadi doktor bertahun-tahun baru jadi doktor. Bukan kita boleh loncat, saya doktor. Okey, saya pilot. Boleh terbang, lepas tu jatuh terhempas. Dan bila hari ni orang tidak mau tunduk pada sesiapa, saya pun pandai agama. Dia ajar orang yang tunduk pada peraturan orang yang lebih pandai. Tapi dalam bab agama dia cuba melonggarkan dirinya dari ikatan agama. Dia tak mahu ada orang menguasai dia. Kalau kelompok ini yang berkata cukup kami dengan Quran. Sebab nak belajar hadis ni banyak, malah belajar. Akhirnya buat kesimpulan tak nak. Akhirnya dia menjerat dirinya sendiri dalam kesusahan. Dia mengatakan tak ada pun dalam Quran, tak ada pun dalam Quran. Akhirnya bila jawab balik, banyak benda tak ada dalam Quran yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Tak ada pun dalam Quran kalau mati tanang. Kalau mati kena kafan, ada dalam Quran tak ada pun. Tak ada pun dalam Quran sebut kalau mati kena solat jenazah. Buang aja macam tu. Tak ada pun dalam Quran menyatakan sekian. Banyaklah cerita benda yang tak ada dalam Quran. Kalau mereka konongnya untuk